Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma ya kashifal mushkil. Ikshif 'anna al-hijab 'an wujuhi hadhihi al-ma'ani wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilma ya kashifal mushkil. Ikshif 'anna al-hijab 'an wujuhi hadhihi al-ma'ani wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'da. Faqala Syekh al-Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni kita sambung semula insya-Allah pengajian kita kitab Matla'ul Badrain dalam bab faslun fi salatil jamaah. Jadi muka kitab saya ni muka surah 40. Muka surah 40. Qala, berkata muallif rahimahullahu taala, faslun fi salatil jamaah. Kata dia, ini suatu pasal pada menyatakan sembahyang berjamaah. Maksudnya menyatakan sembahyang jemaah ni apa makna? Nak kata nak menyatakan jamaah pada sembahyang. Sembahyang jemaah ni mana kita nak jemaah pada sembahyang. Nak nyatakan itu. Jadi apa makna jamaah? Sebelum kita pergi lebih lanjut, apa makna jamaah? Jamaah ni di segi lughahnya kata dia taifah. Satu taifah, kumpulan. Di segi lughah. Adapun di segi syaraknya, makna jamaah ni mana irtibatus salah al-ma'mum bi salatil imam, sawa'un kana min awali salati aw fi asna'iha. Nama kata jamaah ni maknanya pertambatan sembahyang di antara sembahyang makmum dengan sembahyang tu imam. Sama ada sembahyang tu mula daripada awal atau fi asna'iha ataupun di tengah-tengah sembahyang. Kadang-kadang dia main awal sekali dengan tu imam. Pun jamaah. Kalau kadang-kadang dia main di tengah pun nama jamaah. Jadi hukum jamaah ni kata ulama kadang-kadang wa takunu fardu, kadang-kadang jadi fardu ain, fa takunu fardul ain. Kadang-kadang dia jadi fardu ain. Macam mana? Macam kita jamaah pada sembahyang Jumaat. Jamaah pada sembahyang Jumaat. Terkadang kata ulama jemaah ni fardu kifayah. Fardu kifayah ni macam mana kita menunaikan sembahyang 5 waktu al-maktubah atas laki-laki yang merdeka dan yang mukim. Ni berlaku atas qaul. Kata sembahyang jemaah ni fardu kifayah. Macam mana yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dia kata jemaah ni fardu kifayah. Baik. Dan terkadang hukum jemaah ni hukum dia sunat. Macam mana? Macam kita jemaah pada sembahyang jenazah. Macam kita jemaah pada sembahyang jenazah, hukum dia sunat. Sembahyang hari raya, 2 hari raya pun sunat. Dan terkadang kata ulama, hukum jemaah ni hukum dia mubahah. Mana harusnya? Macam mana? Macam kita sembahyang jemaah pada sunat tasbih, macam kita sembahyang jemaah pada sunat rawatib. Berlaku atas qaul, dia mengatakan harus. Dan sunat sunat lalunya orang buat sunat sunat hajat. Maka kata ulama harus. Mana tadi walaupun ni tapi tak diberi pahala jemaah, walaupun tapi harus kita berjamaah. Dan terkadang kata ulama hukum jemaah ni makruh. Terkadang makruh. Macam mana kita menunaikan di belakang orang yang sembahyang qada
Ataupun kita sembahyang qada, kawan lain makmum tu sembahyang tunai. Ada pendapat kata makruh. Nah, akal lah. Dan terkadang jemaah ni mamnu'ah, mana ditegah. Macam mana? Apabila bersalahan aturan dua sembahyang. Macam orang yang sembahyang subuh, misal kita kata, dia ikut orang yang sembahyang kusuf, sembahyang gerhana. Baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Kerana apa? Maka ditertegahlah kita jemaah di situ. Macam mana orang yang sembahyang apa ni? Sembahyang waktu, sembahyang fardu ikut orang yang sembahyang jenazah. Kerana tak betul aturan. Ini maka ulama kata mamnu'ah hukum dia. Ini dia ada dalam kitab ya Al-Yaqut An-Nafis. Ada dalam kitab Yaqut. Jadi apa hikmah disyariatkan kita berjamaah ni? Maka ulama hikmah masyru'iyatiha, hikmah disyariatkan akan jemaah ni, usulul ulfah bainal musallin. Mana dia nak menghasilkan berjinak-jinak, ada perhubungan di antara orang-orang yang sembahyang. Tu sebab difardukan sembahyang jemaah. Tengok. Qala musannif rahimahullahu taala. Bermula sembahyang berjamaah. Bermula sembahyang berjamaah lain daripada Jumaat. Yang jemaah hak mana ni? Hak lain daripada sembahyang Jumaat. Mana jemaah pada Jumaat? Fardu kifayah tu khabar. Ialah fardu kifayah. Jadi fardu kifayah ni, apa makna fardu kifayah? Nampak kata orang dia buat, kita tak payah. Tu je tarik. Yang kata fardu kifayah ni, mana dia? Mana fardu kifayah ni, tuan-tuan? Mana? Apabila setengah melakukan dia, maka gugur saqata anil baqin, maka gugurlah daripada orang yang lain. Gugur daripada orang yang lain. Jadi hukum dia fardu kifayah, hak lain daripada jemaah pada Jumaat. Kerana apa? Kerana jemaah pada Jumaat tu hukum dia wajib, bukan wajib atas jalan fardu ain. Jemaah hak mana yang jadi fardu kifayah ni? Habis tu dia takkid tu. Dia kata bermula berjamaah. Jemaah hak mana? Jemaah hak mana? Hak lain daripada Jumaat ni. Ada jemaah pada sunat. Ada jemaah macam kita kata sunat hari raya, sunat jemaah. Macam kita kata tarawih, sunat jemaah. Witir bulan Ramadan, sunat jemaah. Hak ni hak mana ni? Kena kait sikit lah. Jamaah, yakni fil faraidi, pada jemaah yang fardu hak maktubah dunan nawafil, bukan jemaah pada sunat. Adapun jemaah pada sunat ni, tuan-tuan, maka sunatlah pada jemaah tu, jemaah pada sunat tu ittifaq, dengan ittifaq ulama. Macam kita kata sembahyang raya, sembahyang gerhana, sembahyang minta hujan, tarawih, betul? Maka itu hukum dia sunat. Itu atas ittifaq ulama. Dan ada yang ulama ittifaq kata tak sunat jemaah, macam kita sembahyang sunat duha, sunat rawatib. Walaupun tak ni, tapi ulama kata harus. Cuma harus sajalah, maka tak diberi pahala jemaah. Hak yang lain daripada Jumaat, hukum dia fardu kifayah. Fardu kifayah ni di sisi siapa? Kata dia fardu kifayah ni ialah hal yang asahnya, ini perkataan yang asah di sisi Imam Nawawi. Dan ada setengah pendapat ulama, dia kata sunat muakkad. Ini di sisi Imam Rafi'i rahimahumallahu ta'ala. Dan ada kata lagi sunat kifayah. Ada pendapat qil, kata dia sunat kifayah. Ada kata qil lagi, kata setengah ulama lagi fardu ain. Maka jumlah perkataan ulama dalam membahaskan tentang hukum sembahyang jemaah ni ada 4. Dan yang rajih daripada mereka tu ialah fardu kifayah.
Ini berlaku pasal apa? Ulama kata kerana perkataan Nabi SAW. Nabi sebut ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fiha al-jama'atu illa istahwadha alaihimus syaitan. Dan Nabi sebut fa alaika bil jama'ah fa inna ma ya'kul adh-dhi'bu min ghanamil qasiyah. Nah, min ghanamil qasiyah. Maka kata Nabi, tiada daripada tiga orang pada satu-satu qaryah atau pada satu-satu penempatan tu yang tidak didirikan padanya oleh jamaah, melainkan dia dilalaikan oleh syaitan. Maka kata Nabi, fa'alaika bil jamaah, maka atas kamu jamaah. Kerana apa? Maka sesungguhnya kata Nabi, serigala ni akan memakan kambing daripada kambing yang bersendirian. Macam tu, macam kita tengok National Geographic tu. Bila singa ke harimau dihambat binatang, maka dihambat binatang hak dalam kumpulan yang banyak-banyak tu, dia tak terkum tu, melainkan selepas daripada berpecahnya seekor, maka dia duduk ligan hak pecah tu. Tu misal yang seumpamalah, kan, kita nak buat bagi mudah faham. Maka fardu kifayah ni di sisi imam kita, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ni berlaku atas qaul yang muktamad. Jadi sebelum kita pi sikit lagi. Jadi yang kata fardu kifayah ni qadar mana yang jemaah yang kata fardu kifayah ni? Maka ulama kata qadar yang kata jadi fardu kifayahnya pada sembahyang jemaah apa? Pada fardu ni ialah pada rakaat yang pertama sahaja. Rakaat yang pertama sahaja. Itu yang jadi fardu kifayah. Adapun rakaat yang seterusnya sampai kepada salam, maka hukum dia sunat, no? Itu tidak jadi fardu kifayah. Wallahu a'lam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Jadi fardu kifayah ni atas apa? Atas laki-laki yang merdeka. Nah, atas laki-laki yang merdeka. Nah, al-ahrar alal ahrar rijal. Atas laki-laki yang merdeka. Lagi mukim. Apa makna mukim? Yang ni orang, bukan orang yang musafir. Orang mukim ni, ataupun mukim ni boleh kita kata orang yang sudah putus safar. Nah, orang yang sudah putus safar itu mana orang yang bermukim. Jadi kata dia lagi yang menutup aurat dari fardu kifayah ni. Yakni mana kata ada kain yang boleh menutup, aurat. Maka jadi fardu kifayah. Nak abang kata lagi ni, kalau atas orang yang tak ada kain untuk tutup, maka jemaah tu maka tak jadi fardu kifayah dah atas dia. Allahu a'lam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dia kait benar ni. Nabak kata atas laki-laki yang merdeka. Dia kait laki-laki kerana apa? Kerana dia nak keluar perempuan. Maka bagi perempuan fahiya sunnatun fi haqqihinna qat'an. Ulama kata hukum dia sunat saja bagi orang perempuan ni pada hak mereka tu semata-mata. Tak ada kait, maka hukum dia sunat semata bagi orang perempuan. Maka bila dia kait dengan kata merdeka, maka dia nak keluar apa? Nak keluar hamba. Jadi atas hamba ni apa hukum? Maka ulama kata sunat juga bagi hamba, tak jadi wajib. Atas hamba ni. Pasal apa tak jadi wajib atas hamba? Padahal dia pun laki-laki. Ulama kata li istighalihim. Ilat dia kerana apa? Kerana bersibuk-sibuk mereka itu biqitmati sadatihim, kerana berkhidmat dengan tuan-tuan mereka ataupun penghulu-penghulu mereka. Tapi walaupun tak jatuh fardu kifayah,
walakin tasunnu lahum, maka hukum dia sunat bagi mereka. Adapun bagi orang yang dia sebut lagi, dia kata muqim, maka dia nak keluarkan apa? Dia nak keluarkan musafir. Adapun atas orang musafir apa hukum? Maka ulama kata wala alal musafiri, musafirina, maka tidak ada, tak wajib atas orang, tak jadi fardu kifayah atas orang yang musafir, kama jazama bihi fit tahqiq, macam mana yang dijazamkan pada at-tahqiq, kitab tahqiq, lakin akan tetapi walaupun tak jatuh fardu kifayah, tasunnu lahum, maka sunat bagi mereka orang yang musafir tu hukum dia sunat. Lagi yang menutup aurat, maka tak jadi fardu kifayah, wala alal arah, tidak jadi atas orang yang telanjang, maka tak dihukumkan fardu kifayah. Habis, selesai itu. Qala musannaf rahimahullahu ta'ala, dan berjamaah, dan bermula berjamaah bagi laki-laki pada masjid. Nah, pada masjid tu terlebih afdal, ialah terlebih afdal tu khabar. Jamaah bagi laki-laki ni pada masjid itu terlebih afdal daripada di rumah. Kita cara balik lah, insya-Allah. Baik. Qala musannif rahimahullah, dan hasil fadilat berjamaah, hasil fadilat mana apa? Hasil mana dapat sunat. Dan hasil fadilat berjamaah ni dapat fadilat jemaah. Mana dia hasil fadilat ni dapat 27. Nah, fadilat berjamaah dengan seorang imam. Dia kait dengan seorang imam. Jadi qauluhu, seorang imam ni dia tidak ada faedah. Nah, tak ada faedah kita kait. Ada faedah. Jadi musannif mendatangkan dia kerana tidak ada faedah lah kata tu. Kerana apa? Dia tidak tasawur imam tu berbilang-bilang. Bolehkah dalam satu jemaah nak berbilang-bilang imam? Kalau itu dah tak boleh. Kau mana pun tu imam kena satu. Nak kena satu, makmum ramai tak ada masalah. Sebab orang kita mengaji lah, satu mubtada berbilang khabar, tak apa orang tak nak mengaji. Nah, orang tak nak mengaji satu khabar bilang mubtada itu tak ada faedah gitu dah. Jadi nak abang gini-ginilah. Nak abang kata, dan hasil fadilat jamaah dengan imam dan seorang makmum. Makmum seorang tak apa dah. Nah, tu imam tu mesti dah kena seorang. Tak boleh lah satu jemaah 2-3 imam, tak boleh. Tapi nak abang kata hasil jemaah tu dengan seorang makmum. Jadi tang seorang makmum ni kita takmim sikit, sama ada laki-laki atau perempuan. Makmum tadi ni laki-laki atau perempuan. Ni masalah jemaah, masalah nak dapat fadilat. Mana dia kalau kita sembahyang di rumah, kita dapat isteri ikut. Kita sembahyang dengan isteri kita seorang, isteri kita tu perempuan, maka dia jadi makmum, kita jadi tu imam. Jangan terbalik, kurang sudah, jangan isteri jadi tu imam. Jadi hasil dapat fadilat, dapat fadilat. Masalah yang kata atas laki-laki itu masalah nak lepas fardu kifayah. Tapi hak ni masalah dia kira nak dapat fadilat jamaah. Masalah fadilat jamaah tak kira sama ada makmum tu perempuan ataupun laki-laki. Sebab itu kita suruh takmim situ. Sama ada seorang makmum tadi tu laki-laki atau perempuan dapat fadilat jamaah. Tak ada masalah. Qala musannaf rahimahullahu ta'ala, demikian lagi, yakni hasil fadilat jemaah juga. Demikian lagi hasil bagi makmum akan fadilat berjamaah serta imam pada lain daripada Jumaat. Kait pada kata hasil fadilat tu, kait dia hasil tu selama belum memberi salam imam. Selama belum bagi salam tu imam. Selama belum memberi salam oleh imam. Tu akan salam yang kedua jadi maf'ul, akan salam yang pertama.
Makna dia selagi mana tu imam tak bagi salam, maka hasillah fadilat bagi makmum tu fadilat jemaah. Cuma ulama kata tak samalah dengan orang yang dapat takbiratul ihram serta tu imam tu lain. Tak samalah dengan orang yang dapat banyak rakaat dengan tu imam. Tapi bukan nak cerita bab tu, nak cerita kata hasil dah fadilat jamaah selama mana tu imam belum lagi bagi salam yang kedua. Selama belum bagi salam kedua. Baik. Tapi lain daripada Jumaat, dia kaidah lain daripada Jumaat, kerana Jumaat tidak hasil jamaah Jumaat, mereka kena dapat satu rakaat. Belum lagi beri salam. Yang ni apa belum beri salam ni? Dengan makna kata belum bertutur tu imam tu dengan mim daripada lafaz alaikum. Mana ada tu imam kata assalamu alaikum. Bila sebut kum habis mim tu, maka tak dapatlah fadilat jemaah. Tapi selama mana belum lagi bagi habis tu imam bertutur dengan lafaz assalam, baru assalamu tamu alaikum tak kata lagi, kita Allahu Akbar, masuk takbir tahrim. Pada ketika tu ulama kata hasillah fadilat jamaah sama belum bagi salam. Ini sebelum lagi selesai itu imam lah, sebelum selesai salam imam. Kerana hasil fadilat jamaah itu walaupun imam sudah bagi salam tetapi belum sampai kepada kum, sedangkan makmum terlebih dahulu selesai takbiratul ihram dengan bahawa sudah bar, makmum sudah bar, tu imam belum kum, maka hasillah fadilat jemaah. Tengok dia buat royah. Kesudahan kata dia, dan jikalau tiada ia makmum duduk serta imam sekalipun. Apa makna sekalipun? Yakni dapat fadilat jemaah juga. Walaupun dia tak ada duduk, tu imam duduk tahiyat, makmum Allahu Akbar sama bar, tu imam assalamu alaikum, dia tak ada nak duduk dengan tu imam pun, maka hasil dah fadilat jemaah bagi makmum. Wallahu a'lam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Derah-derah tuan-tuan. Maka jika menyertai takbir makmum, maka jika tu raya hang ngaji, maka jika menyertai takbir makmum, jadi terprank pada belum lagi bagi salam pertama. Tapi itu. Maka jika menyertai takbir makmum, menyertai, yakni menyertai pada akhir takbir makmum lah. Akhir takbir makmum. Mana takbir makmum bar dan akhir salam tu imam kum. Tu mana gitu. Maka jika menyertai takbir makmum, menyertai dengan salam imam, dengan salam tu imam. Sama tu imam kum, makmum bar. Bar kum tu sama tu. Gitu. Allah makmum Allahu Akbar, tu imam assalamu alaikum, serentak. Sama-sama. Jadi gini, maka jawab jika padanya khilaf. Jadi padanya pada masalah menyertai ni, padanya pada bab menyertai atau pada masalah menyertai ni khilaf antara Syekh Ramli dan Ibnu Hajar. Nah, khilaf lah antara Syekh Ramli dan Ibnu Hajar. Khilaf ke mana? Di sisi Syekh Ramli, kata Syekh Ramli tak dapat fadilat jemaah. Tu Syekh Ramli. Dan Ibnu Hajar, di sisi Ibnu Hajar, kata dia Ibnu Hajar sah hasil, kata Ibnu Hajar hasil fadilat jamaah. Syekh Ramli kata tak hasil fadilat, Ibnu Hajar kata hasil fadilat kalau menyertai antara takbir makmum dengan salam tu imam. Dia kalau menyertai tak malah hak tang hujung tu lah, kalau sama bar sama kum dengan bar tu bagi serentak. Bila serentak
Tengok, maka khilaf berlaku antara dua syekh. Syekh Ramli kata tak dapat fadilat jemaah, Ibnu Hajar kata dapat fadilat jemaah. Selesai. Qala musannaf rahimahullahu ta'ala. Laju-laju tak apa dia. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Adapun berjamaah pada sembahyang Jumaat. Berjamaah yakni pada sembahyang Jumaat. Ni tadi kita bercerita masalah jemaah pada sembahyang fardu. Ni pada sembahyang Jumaat. Maka fardu ain. Jawab adapun tu. Maka fardu ain. Tapi bagi kata maka tiada hasil ia Jumaat dengan kurang daripada serakaat. Maka tak hasil ia Jumaat tu dengan kurang daripada serakaat. Apa kurang apa ni? Kurang berjamaah daripada serakaat. Kalau jemaah kurang pada serakaat, maka tidak hasil Jumaat bagi dia. Kerana apa? Kerana Jumaat ni mesti Jumaat tu la tahsulu bi aqalli minar raka'ah. Tidak boleh kurang daripada kita jemaah kurang daripada satu rakaat. Jadi yakni wajib bagi seseorang, tiap-tiap orang daripada makmum tu dia mesti niat jadi makmum, dan imam wajib niat menjadi imam. Jika tidak, maka tak sahlah sembahyang sekaliannya, lagi berdosa sekaliannya, kata ulama. Dan terkadang sah sembahyang makmum dan sah sembahyang imam, lagi tiada berdosa. Macam mana? Kalau kita kata macam niat sekalian makmum jadi makmum, dan tu imam tak niat jadi imam. Kerana dia tu musafir, maka dia sembahyang zuhur qasar munfarid misal kita kata sah, tapi syarat makmum tu lebih daripada 40. Tu tak apalah, kita kira semulalah pada bab Jumaat nanti insya-Allah. Ni duk masalah jemaah ni. Maka jemaah pada Jumaat ni dia nak abang kata hukum dia fardu ain. Maka tiada hasil ia Jumaat dengan kurang daripada serakaat. Habis. Dan wajib atas makmum meniat mengikut imam. Wajib atas makmum. Wajib ni boleh jadi wajib di sini ni kata Allah wajib sinai. Dan boleh jadi wajib syar'i jika terhenti syiar atas. Ni bab masalah lain ni. Ni masalah mana ni? Jangan duk tercakap lah. Nak abang kata gini, masalah ada pun berjamaah pada sembahyang Jumaat. Yang ni pada sembahyang Jumaat tu, kita baca tak sah ni, maka tu fardu ain. Maka tiada hasil ia Jumaat dengan kurang daripada serakaat. Habis selesai dekat tu. Bab Jumaat, cuma dia nak cerita apa? Nak cerita hukum jemaah pada Jumaat tu fardu ain. Adapun hukum jemaah pada lain pada Jumaat, yang fardu al-maktubah ni, hukum dia fardu kifayah. Tu masalah lain. Hak ni masalah baru ni. Masalah baru. Ni masalah niat jadi makmum. Niat jadi makmum. Jadi makmum pada masalah sembahyang fardu, bukan sembahyang Jumaat.
Gitu. Tu dia kata gini. Ni sembahyang yang lain kena kait lah. Ni sembahyang pada sembahyang yang lain daripada sembahyang Jumaat. Dan wajib. Habis. Baik. Dan wajib atas makmum. Wajib ni wajib apa? Ada pendapat kata wajib sinai. Ada boleh jadi wajib sinai. Dan boleh jadi wajib syar'i. Ke mana? Jika terhenti syiar atas dia kerana berjamaah pada lain daripada Jumaat, ini hukum dia fardu kifayah. Fardu kifayah. Dan wajib atas makmum meniat mengikut imam. Wajib meniat mengikut imam. Baik. Maka jika tiada ia makmum niat, nescaya jadilah sahlah sembahyangnya seorang diri. Tu nak abang kata, kalau dia tak niat, maka sembahyang dia sah. Sah. Sembahyang fardu ni sah. Tapi hukum sembahyang dia seorang diri. Hukum sembahyang tu seorang diri. Kerana bahawa mengikut amal dan amalan ni, maka dia berhajat kepada niat. Sebab tu jadi wajib. Masalah dia, kerana masalah nak mengikut, itu jadi wajibnya. Adapun kalau dia tak ikut, walaupun dia duduk dalam saf, itu sembahyang dia sah. Tapi hukumnya sembahyang seorang diri, walaupun dia tak niat. Baik, tu yang kita kata tadi. Kadang boleh jadi sinai, wajib sinai, boleh jadi wajib syar'i. Baik. Melainkan, it is not bagi kata jadi sembahyang dia seorang diri. Ini tak jadi, melainkan pada sembahyang yang disyaratkan berjamaah padanya, pada sembahyang. Yakni yang disyaratkan berjamaah padanya, pada sembahyang. Disyarat daripada apa? Kena tulis sikit. Disyarat pada takbiratul ihram. Nah, disyaratkan di dalam takbiratul ihram. Disyarat berjamaah dalam takbiratul ihram. Misal ke mana? Seperti Jumaat. Maka tiada sah sembahyangnya. Tu dia buat semisal lah tu. Seperti Jumaat. Maka Jumaat ni tak sahlah sembahyang. Yang ni sembahyang seorang yang tidak niat mengikut imam di dalam takbiratul ihram, maka sembahyang dia tak sah. Sembahyang dia tak sah. Tu dia buat seperti misal. Ada lagi tu. Kalau orang mengaji pembahasan ni, ada lagi. Ada lagi. Macam, nantilah kita bahas mula lah. InsyaAllah. Dia buat misal ni. Maka, ni tak boleh. Pasal apa? Pasal dia wajib masalah niat ikut tu imam pada sembahyang Jumaat, dia wajib lekat dalam takbiratul ihram. Dalam takbiratul ihram. Kalau tak lekat, maka hukum dia tak sah. Kerana dia apa? Dia kena tambah qasa', ta'rad, ta'yin dan ta'yin nafsah. Tentukan diri. Adapun pada sembahyang fardu ni, maka hukum dia tu wajib. Tapi kalau wajib kerana nak mengikut, adapun kalau dia tak ada apa, kalau dia tak mengikut, maka hukum dia jadi sembahyang seorang diri. Kalau dia tak niat, maka jadi sembahyang seorang diri. Habis. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Maka wajib niat mengikut imam. Maka wajib niat mengikut imam pada yang lain, yakni pada sembahyang yang lain daripada Jumaat itu. Bukan syarat tu khabar. Ialah bukan syarat bagi sahnya, sah sembahyang. Jadi wajib niat mengikut ni dia bukan syarat kepada
sah semayang. Sahnya semayang. Dia bukan jadi syarat kepada sah semayang. Bahkan kata dia, ia niat mengikut tu syarat bagi mengikut. No, syarat sah mengikut saja. Syarat bagi mengikut. Ya, abang kata kita takdir sikitlah. Syarat bagi mengikut jua. Syarat bagi mengikut sahaja. Mana syarat nak sah ikut. Syarat bagi dapat fadilat jamaah. Baik. Maka jika mengikut ia seseorang. Tapi mengikut dengan ketiadaan niat qudwah. Qudwah tu bahasa Arab, bahasa Melayu mengikut. Kita ikut tapi kita tak niat mengikut. Itu satu masalah. Atau syak akan niatnya, niat mengikut. Aku niat ke tak? Tapi mengikut imam niat ke tak? Jawab dia, nescaya batal. Nescaya batal sembahyangnya. Sembahyang mayang. Nak kata apa? Nak kata makmum tadi, dia tak ikut. Orang yang tak niat mengikut tadi. Tapi batal sembahyang dia. Batal tu jika tuqid bagi kata batal. Hak ni baru jadi batal jika panjang menanti akan imam pada sesuatu perbuatan. Menanti pada satu perbuatan. Ni ulama kata panjang-panjang ni pada mana? Pada uruf. Pada uruf. Pada kebiasaan. Pada adat. Pada uruf. Kata dia al-mutaba'ah. Mana dia uruf kita panjang mengikut biqilafil qasir, bersalahanlah hak pendek. Maka hak pendek hukum dia tak batal. Tapi kalau hak panjang, maka ulama kata hukum dia batal. Kalau panjang kita menanti tu imam tu, perbuatan tunggu tu imam awak hantar rokok, habis lama lah saja tu imam hantar rokok, tapi dia tak niat mengikut, maka hukum dia batal. Kerana apa? Kerana panjang menanti perbuatan tu imam. Adapun kalau pendek, maka pendek pada uruf, maka ulama kata tak batal. Panjang mana ni? Pada uruf. Tentang uruf ni kena tengok semula. Uruf ni ada mendapat atas 10 orang kata pendek-pendek lah. Pada kebiasaannya, kalau tu orang kata pendek pendek. Kalau kata tu panjang gitu, ikut pada uruf. Dia maksud dalam kaedah kullu ma warada bihi syar'u wala dhabita lahu yurja'u ila al-'urfi. Maksud kaedah tu. Tiap-tiap barang yang warid pada dia syarak, ada panjang pendek tu warid lah. Tapi walau dhabita lahu, tapi juga ada dhabit, panjang tu panjang mana? Yurja'u ila al-'urfi, kembali kepada uruf belaka. Sikit lagi. Qala musannaf rahimahullahu ta'ala. Dan jika meniat makmum akan mengikut imam. Dan jika meniat makmum kena tulis sikit. Dan jika meniat makmum akan mengikut imam pada tengah sembahyangnya. Gitu. Ni kena tulis sikit. Padahal dia tak niat mengikut dalam takbiratul ihram. Gitu. Dia takbir Allahu Akbar. Bila Allahu Akbar, dia tak niat mengikut imam. Tapi selepas pada bar, maka dia niat, baru dia niat mengikut. Gitu. Dan jika mengikut makmum, dan jika meniat makmum akan mengikut imam pada tengah sembahyang. Apa maksud tengah sembahyang ni? Kalau sembahyang 4 rakaat, tang 2 rakaat, ada. Maksud dia tengah-tengah ni selepas pada takbiratul ihram tu kira tengah. Tak kira lah. Kalau kita dari segi kita tengok pada kebiasaan, kita kata awal lagi lah, awal sembahyang dah. Tapi sembahyang ni awal dia takbir tu ya awal. Adapun selepas pada takbir dia hukum tengah. Tak kira lah pada rakaat berapa, rakaat walaupun pada rakaat pertama Allahu Akbar, dia bar tu dia tak niat dalam Allahu Akbar tu. Tapi selepas pada bar, baru dia niat kata mengikut imam. Tu makna hukum kata dia niat di tengah sembahyang. Gitu. Di awal dia niat tak? Tak, dia tak niat.
Padahal dia tak niat dia awal, tapi dia niat tengah. Mana dia tak lekat dalam takbiratul ihram. Misalnya, itu satu masalah. Baik, di tengah semayang. Ataupun lagu ni, saya bisa jumpa. Kawan ni dia main tu imam boleh satu rakaat, dia baru main. Maksudnya dia main rakaat kedua tu imam. Dia takbir Allahu Akbar, dia pulun, habis tu rakaat, baru naik. Dia pulun dulu pada tu imam. Sama dengan tu imam, baru dia niat mengikut tu imam. Tu makna di tengah semayang juga. Baik. Jadi kena semayang dah. Nescaya sah. Sah semayang tu. Niat di tengah tu sah. Serta makruh. Tapi makruh. Semayang dia sah. Serta makruh. Tapi makruh lah. Kerana apa? Kerana dia niat di tengah. Niat di tengah. Hukum dia makruh. Lepas tu makruh-makruh ni dapat fadilat ke tak? Dan tiada hasil baginya. Bagi makmum tadi, fadilat berjamaah. Fadilat jemaah tu tak dapat. Maksud dia tak boleh 27. Ni, kerana apa? Tiap-tiap makruh tiada hasil baginya fadilat. Kaedah dia gitulah. Tak dapat fadilat jemaah. Fadilat jemaah tu tak ada. Fadilat jemaah bagi orang yang niat di tengah tu, maka tak hasil fadilat. Yang ni sebab itulah kadang-kadang bukan kesemua orang yang pergi jemaah tu dia dapat fadilat jemaah. Kalau nak bagi dapat fadilat jemaah, kena bagi lekat dalam takbiratul ihram. Tapi kalau tak lekat, tak ikut sah, ulama kata sah. Kita ikut walaupun kita niat di tengah, kerana kita sah ikut tapi tak dapat fadilat. Semacam kita sembahyang seorang diri tak boleh fadilat, mana 27 tak boleh. Siapa sembahyang seorang diri dulu. Itu kena berikan. Habis itu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Pelaju-pelaju tentang sikit. Dan tiada wajib imam meniatkan imam. Tiada wajib tu imam meniatkan jadi imam. Meniat imam, mana niat menjadi tu imam. Pada sah diikut dengan tu imam tadi. Hak ni kat mana ni? Pada sembahyang, kena takdirlah. Ini pada sembahyang lain daripada Jumaat, Sah-sah tu pada ni. Pada sembahyang lain daripada Jumaat, ini mana ni? Takdir mubtada lah. Nak faham tak? Ini mana dia niat menjadi tu imam ni? Tak wajib dia tu. Tak wajib niat jadi tu imam tu pada sembahyang lain daripada Jumaat. Pada Jumaat, maka tu imam wajiblah kena niat. Kerana apa? Kerana kalau dia tak niat, tak sah lah sembahyang dia tu. Kalau dia sembahyang Jumaat, tak sah lah. Tapi kalau dia sembahyang hal lain, macam kita kata tadi, dia sembahyang qasar. Kerana dia tu orang musafir, tak apalah. Tak niat jadi tu imam pun. Kerana apa? Kerana syarat pada Jumaat tu kena berjemaah. Wa imam dia tu imam, wa imam dia makmum sekali pun. Kalau dia niat sembahyang Jumaat, tapi tak niat itu imam, maka hukum dia tak sah. Melainkan pada sembahyang Jumaat. Jumaat lah tak boleh. Pada sembahyang daripada ni, lain daripada sembahyang Jumaat. Lepas tu, tu imam ni apa hukum? Bahkan sunat jua. Kata dia. Tu istidrak pada kata tak wajib. Dia tak wajib, bahkan sunat saja. Sunat jua. Sunat saja tu imam tu niat jadi imam. Baik. Maka jika tiada ia tu imam tu. Tu taprek. Maka jika tiada ia imam tu meniatkan imam.
Niatkan jadi imam. Jadi sembahyangnya, sembahyang imam seorang diri. Jadi sembahyang imam seorang diri lah. Apa mana jadi seorang diri? Mana dia tak dapat fadilat jemaah. Tak dapat fadilat jemaah. Imam tak ada batal apa kerana dia sembahyang ikut aturan diri dia. Makmum ni yang tak bolehnya, yang wajib ikut, yang wajib niat tu kerana dia nak mengikut, kerana nak menanti lama tu. Sebab apa? Kerana kita makmum bukan sembahyang atas aturan diri kita, tapi kita sembahyang atas aturan diri tu imam. Itu beza tu. Beza antara makmum dengan imam. Sebab tu wajib kita makmum niat jadi tu imam sunat saja. Sebab tu bila kita pi nak sembahyang, orang lain, kawan tu duduk semayang dah. Kita pergi duduk kuit dia. Terus duduk kuit lah. Hang kuit buat apa? Dia kata nak abang. Tok Imam kata, aku nak ikut dia. Dia ada abang. Tak apa. Nak abang kata apa? Kalau Tok Imam tak tahu pun, kita dapat fadilat jemaah. Tok Imam tu kalau dia niat dapat. Kalau dia tak niat, tak ada dapat. Dan macam dia, semayang dia seorang diri. Tapi kita makmum ni, tak payah duduk kuit. Tak payah duduk kuit. Kecuali nak kuit ni masalah dia, ulama kata kalau sah lebih pada 2 sah, maka sunat kuit kerana nak keluar, tarik orang keluar kepada kita, tak boleh masuk dah sah. Kita pipi sah tu dah penuh, sah pertama kita dah penuh. Tu imam sah pertama tu penuh, tak ada tempat dia masuk. Kita takbir di belakang tu, maka selepas takbir tu baru kita kuit kerana nak tarik orang bagi jadi sah dengan kita. Tapi syarat nak kuit ni selepas pada takbir. Ulama kata kalau kita takbir, kita kuit dulu sebelum pada takbir, hukum dia haram. Yang pertama kerana kita ganggu orang sembahyang, kita bukan dalam sembahyang, kita bila sentuh orang sembahyang, kita ganggu orang sembahyang, hukum dia haram. Yang kedua, ulama kata kerana kita menurunkan darjat daripada afdal kepada yang kurang afdal. Dia tu bila kita kuit, kita tak takbir, dia turun keluar mat, maka dia jadi makruh kerana menunggai pada sah, padahal kita belum lagi takbir. Nampak tak? Lebih itu hukum dia haram. Sikit lagi. Kita nak berhenti tak ada. Baik. Jadi tu imam tu sembahyang seorang diri, apa mana seorang diri tak dapat, tak hasil bagi dia tu fadilat jamaah. Fadilat jamaah. Habis itu. Dan tiada hasil baginya, bagi imam yang tak ada niat sama sekali hingga kepada salam tu lah. Mana dia? Dan tiada hasil baginya, bagi siapa? Bagi tu imam. Fadilat jemaah. Tak hasil straight ke ada. Kalau dia tak niat sehingga sampai salam, tak dapat sikit pun fadilat jemaah bagi tu imam. Baik. Dan jika diniatkan imam pada tengah sembahyangnya, mana diniat apa? Niat menjadi tu imam di tengah sembahyang. Niat dirinya jadi imam di tengah-tengah sembahyang. Tiba-tiba dia tengah duduk sembahyang lah, dapatlah 2 rakaat, kita baru main. Kita pun Allahu Akbar, takbir. Dia tahu kita ikut dia, dia pun niat jadi tu imam di tengah sembahyang. Baik, kita niat daripada awal lah. Diniat di tengah sembahyang, hasil baginya, bagi imam tadi tu fadilat jemaah pada ketika itu. Ketika mana? Ketika mula niat tu lah. Pada ketika itu orang wajib min ibtidaiyah tu. Yakni pada ketika itu, yakni mula pada ketika niat tu. Pada ketika niat, mula pada ketika niat. Hingga sampai bagi salam lah. Tiada yang dahulu, mana tiada fadilat jamaah pada rakaat yang dahulu, yang sebelum daripada niat. Tu gitulah. Dahulu daripada niat tu. Kerana bahawasanya tidak jadi. Ia tu yang mengikut. Dan tiada makruh. Abang kata dan tiada makruh. Pada apa ni? Jadi buat wawul hal. Padahal tiada makruh. Tu imam niat di tengah sembahyang, hukum dia tidak makruh. Makmum niat di tengah sembahyang, hukum dia makruh. Kalau niat di tengah. Mana tengah ni selepas pada takbiratul ihram, sebelum bagi salam, kira tengah belakang lah. Bersalahanlah makmum. Kesalahan ke mana ni? Bersalahan niat lepas takbiratul ihram. Macam dia niat di tengah, tu imam tak makruh, bersalahan makmum. Makmum niat di tengah, mana selepas pada takbiratul ihram, maka hukum dia makruh. Seperti yang terdahulu sebutnya. Seperti yang terdahulu sebutnya, yakni al-madhkur, daripada meniat makmum akan mengikut imam pada tengah sembahyang. Maka makmum niat di tengah,
hukum dia makruh. Adapun untuk imam niat di tengah, hukum dia tidak makruh. Pada pertengahan sembahyang. Bersalahan bagi tu antara makmum dengan bab masalah niat ni bikhilaf niat. Adapun makmum maka hukumnya makruh menukuk fadilat jemaah. Untuk imam hukum dia tak apa